Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Okey, so hari ni hari Khamis ya. Hari Khamis. Berapa hari bulan dah? Hari ni pun cikgu pun tak ingat dah 24 24 bulan. 24 ya, 24 hari bulan 6, 20, 21. Okey, minggu kedua kita ber-PDPR untuk PDPR 4.0 ni kan. Kita dah masuk bab 6 dah dah separuh daripada bab kita, baru separuh kita ada 10 bab dalam tingkatan 3 ya. Jadi perjalanan kita masih lagi panjang lagi ya, dan cikgu harap awak bersama dengan cikgu, dan cikgu tahu cikgu ada kelompok pelajar cikgu yang mengikuti video cikgu ni untuk 3 progresif ni. Cikgu tahu Aira, Wardina ya, Hafiz, Dini ya, cikgu menyebut beberapa nama lah ya, yang sentiasa buat kerja, sentiasa hantar kerja ya. Jangan ingat apa yang awak buat itu semua sia-sia ya. Semua itu cikgu catat ya, cikgu catat, dan juga cikgu sentiasa ambil tahu pelajar-pelajar yang sentiasa buat kerja, yang sentiasa hantar ya. Awak akan dapat kredit lah atas usaha awak walaupun kita tak dapat berjumpa untuk satu tempoh yang agak lama ya. Jadi jangan risau, segala usaha awak effort awak untuk mengikuti kelas PDPR ini akan terbalas insya-Allah ya. Okey, hari ni cikgu akan teruskan ya, video pendek saja, cikgu tak nak buat panjang-panjang 6.2 transformer ya. Apakah itu transformer yang kita akan sentuh di dalam topik elektrik dan kemagnetan ni. Ya, transformer ni bukan transformer dalam transformer robot tu ya. Ada pelajar ingat, bila ingat sebut transformer je, transform ya, berubah yes. Transform ni bermaksud dia ambil nama sepenuhnya daripada transform. Transform ni perubahan ya. Perubahan di sini adalah daripada arus tu ya. Kita punya arus tu dia berubah transform, dia berubah daripada arus yang kecil dia naik kepada arus yang tinggi, ataupun daripada arus yang tinggi dia turun kepada arus yang kecil. Dia berubah ya, dia ada naik ataupun dia ada turun. Sebab tu transformer ni dia ada dua jenis, iaitu transformer injak naik, injak bukan injak ya, injak K I N J A K ya, injak naik, dan juga transformer injak turun. Transformer injak naik ni dia berfungsi untuk menaikkan arus ataupun menaikkan voltan, dan juga transformer injak turun adalah dia menurunkan arus dan atau voltan ya. Okey, kita lihat dulu transformer ni bagaimana bentuk dia. Bentuk transformer ni dia ada bentuk yang beginilah. Pertama, dia ada suatu besi ya di tengah-tengahnya, teras besi lembut berlamina. Berlamina ni maksudnya dia bertutup ya. Dia besi dan dia juga bertutup dengan lamina. Lamina ni lebih kepada aluminium lah, dia ada bingkai di luar tu kan. Dia aluminium di luar ni, dia tutup ya. Awak akan nampak ada shiny surface di bahagian luar tu. Ada, kalau awak tengok memang ada dia. Lepas tu dia ada gelung Gelung yang pertama ni kita panggil sebagai gelung primer. Ada dawai ada dawai dan juga dia bergelung ya. Gelung. And then nama dia di sini adalah bekalan output ya. Bekalan output. Output ni maksudnya bekalan arus ulang alik. Bekalan arus ulang alik ni maksudnya di sinilah kita masukkan kita punya arus elektrik kita. Arus elektrik akan masuk daripada sini ya, masuk, and then dia akan keluar ke sini. Masuk sini, dia keluar kat sini. Maksudnya macam mana kita nak tahu dia transformer injak naik ataupun transformer injak turun? Kita kena tengok kepada bilangan gegelung primer dan juga bilangan gegelung sekunder. Sekiranya bilangan gegelung primer kita, bilangan gegelung yang pertama ni dia lebih banyak daripada bilangan gegelung yang kedua, so bermaksud dia adalah injak turun ya. Injak turun. Bilangan dia sikit.
Contoh kalau yang mula-mula ni masuk dia dalam 10 volt katakan. Yang keluar nanti adalah 5 volt. Dia bergantung kepada bilangan dia. Ya. Contoh kalau dia punya gegelung primer dia ada 5 saja, contoh, gegelung sekunder dia banyak. Ada 10 katakan. So dia naik. Ya, bilangan gegelung tu naik, so arus pun akan naik. Ini bilangan gegelung menurun, jadi arus pun akan menurun. Ini dia naik, so mungkin awal tu dia masuk tu 5 volt, keluar nanti dia akan jadi 10 voltan. Okay, so dia menaikkan arus itu. Okay, itu sekadar awal lah. Lepas tu yang ni dia bagi kita punya ni lah. Okay, transformer merupakan alat mengubah voltan bagi arus ulang alik sahaja. Arus terus tak ada. Arus terus tidak boleh. Kita tidak menggunakan transformer lah. Transformer ringkas diri daripada satu teras besi lembut berlamina yang dililit oleh dua gegelung dawai bertebat, iaitu gegelung primer dan gegelung sekunder. Dua gegelung wayar lah. Dia masuk dua gegelung wayar, ya, pusing kat sini, and then ini primer dan juga ini sekunder. Primer di mana kita punya bekalan kita masukkan daripada gegelung primer dan dia akan keluar melalui gegelung sekunder. Okey, kita tengok kepada jenis transformer kita. Kita ada dua jenis, iaitu transformer injak naik dan juga transformer injak turun. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, transformer injak naik dia punya gegelung primer, bilangan, kita sebut bilangan gegelung primer lebih rendah daripada bilangan gegelung sekunder kita. Simbol dia macam ni. Awak tengok dia gelung pertama ni, dawai yang pertama ni dia sikit, yang kedua dawai dia banyak. Kita lukis beginilah. Dan tengah-tengah dia ada ni, yang ni lebih banyak. Okey. Voltan primer, voltan primer bermaksud input kita, input arus ulang alik kita di sebelah gegelung primer merentasi gegelung primer adalah lebih rendah daripada voltan gegelung sekunder. Iaitu output kita yang merentasi gegelung sekunder itu adalah transformer injak naik. Bilangan lilitan pada gegelung primer adalah kurang daripada bilangan lilitan gegelung sekunder. So ini transformer injak naik. So dia menaikkan voltan arus ulang alik. Itu fungsi transformer injak naik, menaikkan voltan arus ulang alik, menaikkan voltan arus ulang alik. Okey, transformer injak turun pula dia menurunkan voltan arus ulang alik. Bagaimana dia buat? Voltan primer, voltan output kita, voltan input kita masukkan daripada sebelah gegelung primer merentasi gegelung primer adalah lebih tinggi daripada voltan gegelung sekunder yang merentasi gegelung sekunder. Output lah, sebelah sini output lah. Output tu maksudnya kita punya outcome kita punya jumlah voltan yang akan keluar melalui gegelung sekunder. Bilangan lilitan pada gegelung primer adalah lebih banyak. So ini cikgu dah terangkan tadi, daripada bilangan lilitan gegelung sekunder. So gegelung primer banyak bilangan lilitan dia, tapi gegelung sekunder sikit. Jadi bilangan wayar tu pun dah menurun, jadi dia punya voltan pun akan menurun. So itu transformer injak naik. Cikgu ulang, transformer injak naik dia menurunkan voltan arus ulang alik. Okey, fungsi transformer dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah. Okey, so kebanyakan ataupun kita punya dalam rumah dalam rumah kita jumlah ataupun voltan elektrik yang dibekalkan adalah sebanyak 240 voltan. Okey, ada alat elektrik yang tidak menggunakan ataupun dia tidak perlukan voltan yang setinggi ini. Voltan setinggi ni tak perlu. Contoh macam kita punya TV sikit saja dia pakai. Kemudian kita punya apa lagi alat-alat lain, laptop ke kan, kita punya mesin basuh, mesin basuh tak pasti berapa, tapi peti ais dia tak banyak guna. Dia menggunakan kurang daripada 240. Kalau kita masukkan ataupun arus tu
240 ni masuk dalam kita punya alat-alat elektrik ni tanpa ditapis ataupun tanpa kita turunkan dia punya voltan tu, kita punya barang-barang elektrik kita ni akan terbakar lah. Kecuali kalau kita punya striker, alat-alat pemanas kan, hair dryer dan sebagainya, apa lagi tu, rice cooker ke kan, alat-alat pemanas lah. Iaitu yes, dia memerlukan mungkin lebih daripada 240 aircon ya. Yang ini dalam alat-alat inilah yang kita gunakan kita gunakan transformer injak naik. Kalau di sini kita menggunakan transformer injak turun lah ya. So kita tengok di Malaysia, voltan bagi bekalan arus lari dibekalkan dalam rumah ialah 240. Okey. So itu cikgu dah terangkan tadilah, tak ada, dia tak tulis di sini. Tapi macam cikgu cakap tadilah, dalam rumah 240, tapi bukan semua alatan elektrik di rumah dia memerlukan voltan yang sebanyak itu. So bila masuk dalam rumah pun dia ditapis lagi oleh kita punya transformer injak turun kita. Dia akan turunkan lagi kita punya tu, bergantung kepada jenis-jenis alat elektrik ya. Alat elektrik yang menggunakan pemanas, dia mungkin memerlukan lebih banyak lagi arus. Jadi kalau 240 tak cukup, mungkin dalam alat elektrik itu dia ada transformer injak naik untuk menaikkan arus. Ataupun dia mungkin ada transformer injak turun untuk menurunkan voltan itu terutamanya dalam alat-alat elektrik yang biasa yang tidak memerlukan tenaga elektrik yang banyak untuk dia hidup ataupun untuk dia berfungsi. Pengecas telefon bimbit. Dalam pengecas telefon bimbit, kalau dibuka pun dia ada suatu transformer dalam tu. Transformer apa? Awak kena tengok lah. Tak silap cikgu, kalau dalam pengecas telefon bimbit ni transformer injak turun lah ya. Sebab dia tak memerlukan tenaga elektrik yang tinggi untuk kita cas handphone kita. Masuk 240, mungkin telefon kita akan meletup lah kan. Sebab terlampau tinggi arus ataupun terlampau tinggi voltan pun tak boleh ya. Kalau awak rasa handphone awak jadi panas kan, ya itulah maksudnya, dia punya arus ataupun dia punya voltan yang masuk tu terlampau tinggi ya. Arus pusar, apakah itu yang dinamakan arus pusar ya? Arus pusar ni adalah arus yang terdapat di dalam transformer kita ya, yang terhasil dalam transformer kita melalui kita punya arus yang biasa lah, atau arus aruhan ya. Dan arus pusar ni dia tidak bagus lah, maksudnya dia mengurangkan kita punya kecekapan kecekapan pemindahan kita punya arus ataupun kita punya voltan kita di dalam kita punya alat dalam kita punya transformer kita lah ya. Arus aruhan yang terbentuk dalam teras besi dan dikenali sebagai arus pusar. Okey, arus aruhan ya, awal dia arus aruhan lah yang terbentuk dalam teras besi. Dalam teras besi ni dikenali sebagai arus pusar. Okey, so pembentukan arus pusar dalam transformer mengurangkan kecekapan transformer. Bermaksud arus pusar ni kalau boleh kita tak nak lah berada dalam transformer kita so tapi benda tu berlaku lah berlaku. Kadang-kadang berlaku memang akan terbentuknya arus pusar ni di dalam kita punya transformer. Oleh itu, teras besi berlamina digunakan untuk mengurangkan arus pusar dan meningkatkan kecekapan transformer. Sebab itulah teras besi tu dia berlamina. Berlamina ni maksudnya dia shiny surface ni. Dia tutup dengan warna aluminium ni ataupun warna kelabu berkilat ni ya. So dia boleh mengurangkan arus pusar ataupun dia meningkatkan kecekapan transformer secara keseluruhan lah. Okey. Teras besi berlamina terdiri daripada lapisan besi lembut dan lapisan penebat yang disusun secara berselang-seli. Ya, kalau awak nak tengok bagaimana bentuk dia, dia memang bentuk dia tu biasa. Kalau awak lihat dalam alat-alat elektrik memang ada transformer ni. Memang bukan wajib ada lah. Dia berselang-selang berselang-selang di antara besi penebat, besi penebat, besi penebat. Okey, penyelesaian masalah berkaitan transformer dalam kehidupan. Yang ni tengok kalau awak buka kipas awak ataupun
kipas yang lama ni kan. Dalam tu dah ada transformer. Buka-buka je kita dah boleh tengok transformer. Transformer dia adalah transformer injak turun. Macam cikgu sebut tadi lah, kenapa guna transformer injak turun. Dah tentulah kipas ni kita tak perlulah sampai 240 voltan ya. Sangat sikit je kipas ni yang kita nak gerakkan. 240 voltan ni adalah voltan yang tinggi sebenarnya ya. So dia menggunakan transformer injak turun ya. Awak tengok ada gegelung wayar ya, yang tebal di bahagian luar ni, bahagian sebelah dalam dia ya. Ni luar ni awak nampak wayar tebal ni, dia primer lah ya, gegelung primer. Dan bahagian dalam dia punya wayar dia lebih sikit ya. Di sini ya, tengok tak ada nampak dalam ni, kita kena tengok di belakang dia iaitu dia gegelung sekunder dia. Masuk 240, keluar dia awak tengok dia boleh jadi 2, 4, 6, 8, 10. Bergantung kepada berapa bilangan gegelung sekunder tu. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya dia 240 yang masuk ataupun input kita, arus alik kita 240 voltan, yang keluar 10 voltan. Bermaksud kita punya kipas angin kita hanya memerlukan 10 voltan sajalah untuk dia berpusing ya, untuk dia digerakkan. Okey, rumus penyelesaian. Bagaimana kita nak tahu berapakah voltan output kita sekiranya voltan input diberi, berapakah voltan output kita. Simple saja, sangat mudah ya dia punya rumus dia ya. Voltan input gegelung primer atau sekunder kita letak sebagai VP ya. VP adalah kita punya voltan input kita. Maksud berapa nilai voltan kita ya. Contoh kalau di sini nilai voltan kita 10 katakan. 240 lah biasa 240 volt. Kemudian bahagi dengan voltan output kita. Berapa yang kita nak? Mungkin voltan output kita 20 volt saja yang diperlukan. Okey. So sama dengan NP, bilangan lilitan gegelung sekunder. Bilangan lilitan gegelung sekunder berapa? Mungkin primer bilangan lilitan gegelung primer berapa banyak? Kalau soal dia bagi dalam soalan mungkin dia kata 30 katakan, 30 gegelung, dan dia minta kita untuk cari bilangan lilitan gegelung sekunder. Dia minta kita cari NS di sini. So boleh tak kita dapat jawapan? Boleh lah, kita darab silang sajalah. Darab silang, so kita akan dapat jawapan dia berapa ya. So simple saja, 240 N ya, NS kita sama dengan 30 kali dengan 20. N sama dengan 30 kali 20 bahagi 240. Ini matematik sajalah kan. Pindah kiri dan juga kanan. So awak dapatlah nilai N awak berapa ya. So daripada 44 ni mestilah 3 diberi dalam soalan contoh ya, 1 awak kena cari. Sama ada dia nak bagi apalah, dia tak kisahlah, dia tak bagi voltan ke, dia tak bagi voltan sekunder ke, voltan primer ke. So itu dia bergantung kepada soalan. Okey, nisbah voltan primer kepada voltan sekunder adalah sama dengan nisbah bilangan lilitan gegelung primer kepada bilangan lilitan gegelung sekunder dalam sebuah transformer. So maksudnya dia punya nisbah tu sama banyak. Sebab tu kita boleh menggunakan rumus ni ya. Contoh paling ringkas lah, kalau cikgu kata ni 50 kepada 10 katakan. Yang ini pula kita punya gegelung pula. Kalau gegelung kita mestilah kalau di sini 10, di sini mesti berapa? Ini 50 10 5 nisbah 1. Yang ni pula mestilah juga 10 ni. Sini bawah ni berapa nisbah dia kan. So kita nak tahu, darab je lah. 10 kali 10 kali 10 100 kan. 100 bahagi dengan 50. So awak dapat 2 lah di situ. Di sini nisbah dia 2, 10 nisbah 2. Okey. So boleh begitu. Senang saja sebab nisbah ni paling mudah. Okey, contoh kita lihat, Rajah menunjukkan sebuah mentor di 40 voltan disambung kepada
bekalan kuasa 240 melalui sebuah transformer. Okey, kita punya input kita, voltan input kita 240. Voltan input ataupun voltan primer VP kita, voltan sekunder kita VS kita adalah 40 voltan. Okey, NP kita ataupun bilangan lilitan kita adalah 120. Ini NP. Kita punya bilangan lilitan untuk primer kita kan. So teruslah buat VP sama dengan bahagi dengan VS sama dengan NP bahagi dengan NS. So VP kita 240 bahagi dengan 40 sama dengan N kita 120 bahagi dengan yang kita nak cari adalah lilitan gelung sekunder kita NS kita. So kita darab lah. So dia minta berapakah bilangan gegelung sekunder supaya mentol dapat menyala dengan kecerahan yang normal. Okay. So itulah. Dia buat rumus ya. 240 bagi 40 sama dengan 120 bagi N. So dia darab silang ya, last kali dia akan dapat 20. So bilangan lilitan gegelung sekunder sama dengan 20. Okey. So tamat ya kelas kita pada hari ini. 21 minit juga lama juga. So tanpa buang masa cikgu bagi awak lah praktis formatis buat dalam buku latihan awak. Praktis formatis 6.2 6.2 muka surat 183 awak buat semua. Nombor 4 tu ada gambar rajah rajah 1A tu. Awak tak payahlah lukis rajah tu tak payah lukis rajah tu sebab rajah tu ada dalam buku teks, jadi cikgu boleh tahulah rajah tu ada dalam buku teks, ada masalah just terus buat saja. Rajah 1B tu kena lukis lah, itu simple, itu rajah biasa bukan gambar atas tu gambar memang susah nak lukis. Okey, so boleh buat lah boleh buat latihan tu dan hantar pada cikgu hari ini juga sebelum jam 6 petang ya. Ada yang hantar lambat dah itu, cikgu maafkanlah tapi kalau boleh selewat-lewatnya jam 6 petang jam 6 petang cikgu bagi masa, tak ada masalah. Latihan pun tak banyak sikit saja. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih pada sudi mendengar video ini dan terus mengikuti kita punya kelas PDPR ni. Cikgu harap awak teruskan konsisten buat latihan, buat dengar video yang cikgu buat ni dan teruskan supaya awak tak tertinggal dan cikgu takkan ulang balik tajuk-tajuk ni bila kita dah buka sekolah nanti. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.